Selama 300 ayat yang saya usulkan kepada Menteri Agama Indonesia itu tidak dihapus. Sampai kiamat pun, sampai kapanpun terorisme tidak pernah akan berhenti. Sudah terlampau cepat menyebar kemana-mana. Dan kuncinya adalah karena pedang. Benarkah Islam merupakan agama teroris dan disebarkan melalui mata pedang? Tuduhan Muhammad mengembangkan agama Islam melalui mata pedang adalah satu idea yang sering dimainkan pihak yang anti-Islam. Idea ini boleh difahami melalui dua perspektif yang berbeza. Pertama, Islam menggalakkan keganasan, dan kedua, Islam memaksa agama lain untuk menganut agama Islam. Stereotip ini kekal sehingga ke hari ini. Kita dapat melihat bagaimana tragedi 11 September menjadi alat propaganda, bagaimana ideologi mata pedang terus dimainkan. Oleh itu, apa yang perlu kita fahami ialah ideologi mata pedang ini telah menjadi sebati dalam diri masyarakat Barat. Tidak terlepas dari kejahilan dan kedangkalan sang apologet Kristian, Bapak Abraham Moses, yang mengusulkan kepada Menteri Agama Indonesia agar 300 ayat Al-Quran dihapuskan kerana pada anggapannya ia penyebab berlakunya terorisme di seluruh dunia. Beliau juga membuat tuduhan tidak berasas dengan mengatakan bahawa Islam disebarkan ke serata dunia melalui mata pedang. Pastinya, ia sesuatu yang sukar dihakis kerana ia telah berlangsung selama beberapa abad lamanya. Persoalan ini merupakan salah faham di kalangan sebahagian bukan Islam bahawa Islam tidak mempunyai jutaan penganut seluruh dunia jika ia tidak disebarkan dengan kekerasan. Fakta-fakta berikut akan menjelaskan bahawa jauh sekali daripada menggunakan mata pedang untuk menyebarkan Islam. Islam bererti kesejahteraan. Islam berasal dari kata akar salam yang bermakna sejahtera. Ia juga bermaksud menyerahkan kehendak diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, Islam adalah agama kesejahteraan, diperoleh dengan menyerahkan kehendak diri kepada kehendak yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kekuatan perlu untuk mengekalkan keamanan. Tidak semua manusia di dunia ini setuju untuk memelihara keamanan dan keharmonian. Terdapat ramai juga yang mengganggu keamanan untuk kepentingan diri. Kadangkala, kekerasan harus digunakan untuk mempertahankan keamanan. Dengan sebab inilah, kita terpaksa menggunakan khidmat polis untuk membentas penjenayah dan unsur antisosial demi mengekalkan keamanan negara. Pada masa yang sama, Islam menggesa pengikutnya berjuang sekiranya mendapat penindasan. Perjuangan menentang penindasan kadangkala memerlukan kekuatan dan sedikit kekerasan. Dalam Islam, kekerasan hanya boleh digunakan untuk mempromosikan keamanan dan keadilan. Pandangan sejarawan di Leslie O'Leary. Jawapan terbaik kepada tanggapan salah bahawa Islam disebarkan melalui pedang diberikan oleh seorang orientalis British di Leslie O'Leary. Islam at the Crossroad, London, 1923, page 8. Dia merupakan pensyarah di Universiti Bristol dan menulis beberapa buku mengenai sejarah awal orang Arab dan Koptik. Ia berkata tentang Muhammad, sejarah menjelaskan bagaimana legenda penganut Islam yang fanatik melebarkan pengaruhnya secara paksaan ke seluruh dunia dengan mata pedang ke atas bangsa lain adalah satu mitos yang diulang-ulang oleh sejarah. Umat Islam memerintah Spanyol selama 781 tahun. Islam pernah memerintah Spanyol, yakni Andalusia, selama 781 tahun, iaitu dari tahun 711 hingga tahun 1492 Masehi. Umat Islam di Spanyol tidak pernah menggunakan pedang untuk memaksa sesiapa untuk menukar agama. Penganut Kristen dan Yahudi yang tinggal di Spanyol pada waktu itu tidak menghadapi sekatan dan dilayan dengan amat baik. Era itu pada umumnya ditandakan sebagai era toleransi. Ideologi mata pedang turut ditolak oleh Uri Efnery, bekas ahli Parlimen Israel yang juga pengasas gerakan keamanan Gosalem, dengan mengatakan bahawa ketika di bawah kerajaan Islam Spanyol, kaum Yahudi dilantik menjadi menteri, pemuisi, saintis, penterjemah dan cendekiawan. Bukti-bukti ini menolak bahawa bagaimana semua perkara ini boleh berlaku sekiranya Muhammad mengajar untuk menyebarkan fahaman agama dengan mata pedang. Ini menunjukkan bahawa Islam menyebarkan agama dengan mata pedang adalah satu legenda jahat. Hanya kemudian, selepas kejatuhannya,
apabila Granada, bandar yang terakhir, jatuh ke tangan Kristian di bawah kekuasaan Ratu Isabella dengan suaminya Ferdinand dari Aragon. Kebanyakan orang bukan Katolik dipaksa untuk meninggalkan Spanyol atau menganut Katolik jika tidak mahu menghadapi penyiksaan atau kematian. Tidak ada seorang pun Muslim di Spanyol yang boleh melakukan azan, iaitu seruan untuk solat secara terbuka. 15 juta orang Arab beragama Kristian. Umat Islam adalah tuan-tuan Arab selama 1400 tahun, walaupun pernah diperintah beberapa tahun oleh pihak British dan Prancis. Namun, hari ini ada 15 juta orang Arab masih beragama Kristian turun-menurun. Jika umat Islam telah menurunkan pedang, di sana tidak akan ada orang Kristian di tanah Arab. Walaupun selepas perkembangan pesat agama Islam dari abad ke-7 Masehi dan seterusnya, banyak penganut Kristian memilih untuk tidak menganut agama Islam, sebaliknya mengekalkan keyakinan agama mereka. Sebagai ahli kitab, penganut Kristian di daerah tersebut diberikan hak-hak tertentu di bawah hukum Islam untuk mengamalkan agama mereka bebas dari gangguan atau hukuman. Bilangan penduduk Arab Kristian terbanyak sama ada dari segi jumlah sebenar atau nisbah kepada bilangan penduduk sesebuah negara, di mana sebahagian besarnya tinggal di Mesir, Lebanon, Syria dan Israel ataupun Palestin. Terdapat juga komuniti kecil Arab Kristian di Maghribi, Irak dan Turki. Terdapat lebih daripada 80% bukan Islam di India. Orang Islam memerintah India selama kira-kira 1000 tahun. Islam mula bertapak di India sejak abad ke-7, di mana Muhammad bin Qasim adalah jeneral Islam pertama yang menduduki Sind, sebuah wilayah di benua kecil India. Manakala kekuatan Islam mula terkikis setibanya syarikat Hindia Timur British menaklukki Bengal dan Mysore pada akhir abad ke-18. Maharaja Mughal terakhir, Bahadur Shah II, hanya mempunyai kuasa ke atas bandar Old Delhi ataupun Shah Jahan Nabad sebelum dia diasingkan ke Burma oleh Raja British selepas pemberontakan India pada tahun 1857. Dalam pemerintahan yang begitu panjang, dan jika mereka mahu, mereka mempunyai kuasa untuk menukar setiap orang bukan Islam India kepada Islam. Hari ini, lebih daripada 80% penduduk India adalah bukan Islam. Semua orang India bukan Islam ini menjadi saksi hari ini bahwa Islam tidak disebarkan melalui pedang. Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Pada tahun 2020, Indonesia merupakan negara yang mempunyai bilangan penduduk Islam tertinggi di dunia. Penduduk Islamnya yang berjumlah sebanyak 231 juta mewakili 87% penduduk Islam Indonesia dan 12,2% penduduk Islam di seluruh dunia. Jika Kristen Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh penjajah Portugis dan Belanda, lalu tentera Islam dari negara mana pula yang pernah menjajah dan memaksakan Islam di Indonesia? Ia adalah fakta sejarah yang nyata bahawa Indonesia memulai Islam bukan kerana peperangan atau penjajahan, tetapi kerana mesej moralnya. Walaupun Indonesia pernah dijajah kuasa luar seperti Portugis dan Belanda yang turut kehilangan wilayahnya, namun penduduk asalnya tetap teguh bersama Islam. Semoga ada manfaat dan pelajaran dari apa yang telah dipaparkan. Saya mengharapkan semoga perkongsian ini menambah wawasan dan pencerahan. Supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe ke atas channel ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan ilmu dan kefahaman kepada kita. Saya akhiri paparan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang dapat dipetik. Sesungguhnya yang terbaik itu milik Allah. Akhir kata, Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.